Izinkan saya memberi sepatah dua kata sama ada melalui petua ataupun nasihat. Sebenarnya saya telah baca banyak kali peraturan mesyuarat ni. Terdapat banyak peraturan-peraturan mesyuarat yang kita tak ikuti sebenarnya. Pertamanya peraturan mesyuarat 23/1C. Apabila kita bertanya soalan, kita tak boleh mengandungi apa-apa hujah, apa-apa sangkaan, apa-apa fikiran, tohmah, puji atau keji, atau mengandungi kalimah-kalimah mengelirukan, menyindir atau menyakitkan hati, ataupun mengenai apa-apa perkara dangkal atau meminta penerangan mengenai perkara-perkara remeh. Itu selalu sangat saya dengar, tapi saya bagi leeway sebab saya pun budak baru. Kalau saya ketatkan sangat, maka banyak yang komplain. Tapi itu peraturan mesyuarat, peraturan untuk kita semua. Kemudian kita lihat pula kepada peraturan mesyuarat yang sama di paragraf yang lain, mengatakan sesuatu pertanyaan itu tidak boleh dikeluarkan berkenaan dengan sifat atau kelakuan siapa-siapa, melainkan sifat dan kelakuannya dalam menjalankan urusan-urusan jawatannya saja. Tapi banyak kali juga saya dengar perkara yang lain mengenai sifat-sifat yang bukan mengenai sifat di dalam jawatan dikeluarkan dan diperbahaskan, bukan sekali, malah banyak kali. Bila ditegur, ditarik balik, tapi dibuat semula. So itu macam intentional. Saya rasa itu pun kita perlu perhatikan. Itu skill Tuan Pertua. Ya, skill. Ya. Tapi kalau saya hukum itu pun skill juga. Ya. Kemudian sesuatu pertanyaan yang menuduh atau yang membayangkan tuduhan. So meaning yang tersurat dan yang tersirat lah. So kita menyindir itu kita implied, menuduh ataupun yang membayangkan tuduhan terhadap sifat diri seseorang itu. Tak boleh sebenarnya. Semuanya ada dalam peraturan. Kalau boleh yang berhormat ambil sedikit masa untuk baca peraturan tu, will be very helpful sebenarnya, dengan izin. Kemudian of course kita ada menjadi satu kesalahan untuk menggunakan bahasa kurang sopan, biadab atau membuat pernyataan yang seksis. Kemudiannya seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas sesiapa-siapa ahli lain. So kalau kita kata pencuri, pengkhianat, petualang dan sebagainya, kecuali kalau perkara itu boleh dibuktikan secara fakta, saya rasa tidak kita boleh bercakap di Dewan ni. Ya. Kerana mengikut peraturan-peraturan mesyuarat juga, seorang ahli itu adalah bertanggungjawab untuk memastikan apa yang beliau katakan di Dewan ini adalah satu fakta. Ya. Kemudian di dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebutkan sekali lagi kelakuan atau sifat siapa-siapa ahli-ahli parlimen atau siapa-siapa pegawai kerajaan selain daripada kelakuan pada menjalankan urusannya saja. So sifat semasa menjalankan urusan dia saja. Dia pecah amanah ke semasa menjalankan urusan, itu boleh. Tapi sebagai sifat peribadi tak boleh. Yang ini yang penting, yang ini yang selalu orang banyak kali saya lihat dilakukan. Pengurusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya didapati bahawa majlis mesyuarat tidak mempunyai masa yang secukupnya. So saya pun telah banyak kali pesan, kalau masa tak cukup, tak perlulah menyoal dan meminta penjelasan yang tambahan lagi apabila perkara itu tak ada kena-mengena dengan isu yang sedang diperbahaskan. Tidak mempunyai masa yang secukupnya untuk menyelesaikan urusannya, atau, ini penting, jika pengurusi mempercayai bahawa niat ahli yang meminta penjelasan adalah semata-mata untuk mengacau ahli yang sedang bercakap. Ingat tu Arau. Itu Arau selalu kacau ni. Ingat tu balik. Itu jelutung. Jelutung. okey. Saya rasa Arau dengan balik kuat lah. Arau. Jelutung dengan baik-baik jelutung. Arau. Bantu kawan.
Jadi kita nampak kedua-dua pihak menuduh antara satu sama lain. Jadi siapa yang bersalah, guilty tu, siapa makan cili dia lah rasa pedas. Jadi saya ingin menasihatkan agar kalau boleh kita bukan saja membaca peraturan-peraturan mesyuarat, malah kita menghayatinya. Marilah kita adakan persidangan di dalam Dewan ini dengan harmoni, dengan kualiti debat, kualiti perbahasan yang baik, yang memperdebatkan, yang membahaskan isu-isu yang berkenaan mengenai sesuatu usul itu, agar kita memanfaatkan masa kita di sini. Ya, ramai orang yang kata tak dapat orang kata cukup masa untuk berbahas, tapi saya rasa ada masa untuk bahas tu cukup, tapi kita tak perbahaskan, tak menggunakan masa tu dengan sewajarnya. Ya, Datuk Pertua. Saya Pada perkiraan Datuk Pertua, adakah selama kami berdebat ini ada kualiti ataupun kurang kualiti? boleh saya jawab secara bertulis tak? Saya tiru Yang Berhormat Menteri kita.